wabarakatuh. Saya Rizna binti Suardi, pemegangkan matriks D2020299278. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Kepentingan yang pertama ialah suatu usaha yang berterusan. Hal ini kerana proses pendidikan adalah berterusan sepanjang hayat, bermula daripada pendidikan tidak formal di rumah dan seterusnya di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan akhir sekali institusi pengajian tinggi. Rasional pendidikan sepanjang hayat adalah untuk membolehkan kita menghadapi pelbagai cabaran dan perkembangan yang pesat, khasnya perkembangan keekonomi dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi. Justru itu, jelaslah bahawa pendidikan secara berterusan adalah penting dalam perkembangan pendidikan di Malaysia kerana mampu menjadikan warga Malaysia sebagai bangsa yang berjaya, kuat dan bertamadun setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Kepentingan yang kedua ialah mengembangkan lagi potensi murid. Potensi ialah bakat, keupayaan atau kebolehan yang ada dalam diri seseorang individu. Menurut kajian, setiap individu memiliki bakat, keupayaan atau potensi seperti intelek, emosi, rohani dan jasmani sejak lahir. Fikir dapat menjadikan rakyat Malaysia sebagai manusia yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pada masa yang sama, juga dapat menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang bertanggungjawab, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia serta dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, jelaslah bahawa FPK adalah penting untuk mengembangkan lagi potensi murid agar menjadi pelajar yang berpengetahuan tinggi sekaligus dapat meningkatkan perkembangan pendidikan di Malaysia. Kepentingan yang ketiga ialah membangunkan pelajar yang seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting untuk memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan tiada mana-mana aspek yang akan terabai. Pelajar yang seimbang dan harmonis adalah insan yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, bertenaga mahir dan berakhlak mulia serta mempunyai kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri, keluarga dan negara. Tegaslah bahawa FPK adalah penting untuk menjadikan pelajar seimbang dan harmonis agar pelajar dapat menyelesaikan masalah dan bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Kepentingan FPK dalam perkembangan pendidikan di Malaysia yang terakhir ialah mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Hal ini bagi memastikan pelajar dapat menguasai ilmu kemahiran, nilai budaya dan kepercayaan agar dapat memenuhi keperluan kehidupan mereka. Oleh itu, perkembangan elemen-elemen tersebut hendaklah dilakukan secara menyeluruh kerana semuanya adalah sama penting dan hendaklah dibungkaitkan secara bersepadu dan bukannya satu persatu agar pelajar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan untuk lebih berjaya. Ini jelas menunjukkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah penting agar dapat mendidik secara menyeluruh dan bersepadu dalam pendidikan agar pelajar dapat mencapai kejayaan yang lebih dalam pelajaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membentangkan tajuk menterjemah bentuk dan proses pendidikan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 3 bentuk pendidikan yang ditafsirkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu informal, formal dan non-formal. Pendidikan berterusan dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat lepas sekolah. Untuk bentuk pendidikan informal, ia adalah bermula daripada rumah. Bentuk pendidikan menekankan aspek pertuturan, bimbingan, agama,
asuhan budi pekerti, penjagaan kesihatan dan perhubungan fizikal, di mana kanak-kanak akan dididik untuk makan dan minum di rumah serta untuk membezakan diri sendiri jantina antara lelaki ataupun perempuan. Untuk pendidikan formal diterapkan di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi. Konsep pendidikan formal ini menekankan aspek pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri dan mengeratkan perpaduan antara sesama kaum di Malaysia. Akhir sekali, dalam pendidikan non-formal menekankan aspek penyesuaian hidup, perkembangan bakat dan inovasi, penghayatan agama dan nilai murni, peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Reka bentuk untuk pendidikan informal adalah untuk membina kemahiran untuk jangka masa yang berterusan, pengajaran berasaskan daripada keluarga dan masyarakat, pembelajarannya tidak berjadual, institusi tidak rasmi seperti rumah dan masyarakat, kurikulum pun tidak rasmi, dan tiada penilaian serta pengiktirafan daripada mana-mana pihak. Manakala untuk pendidikan formal, mereka bentukkan perkembangan ilmu dan kemahiran jangka masa yang lama, pengajaran diajarkan oleh guru yang terlatih, pembelajaran menggunakan jadual seragam dan buku teks, penilaiannya adalah rasmi dan daripada segi kebangsaan, pengiktirafan seperti penjawatan seperti sijil, diploma dan ijazah. Organisasi untuk pendidikan formal seperti prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi. Akhir sekali, bagi pendidikan non-formal, reka bentuk non-formal adalah perkembangan kemahiran jangka masa pendek. Pengajaran diajarkan oleh ahli masyarakat yang pakar. Pembelajaran secara berjadual seperti sekiranya bekerja akan menggunakan jadual kerja, institusi rasmi dan tidak rasmi seperti kerajaan dan swasta. Kurikulum yang digunakan terbagi kepada dua, iaitu rasmi dan tidak rasmi. Tidak ada penilaian. Sijil pengiktirafan kebiasaannya dalam bentuk sijil penyertaan, sijil penghargaan dan sijil kehadiran. Organisasi dalam non-formal ini seperti kerajaan, swasta dan NGO. Seterusnya, kita akan masuk ke topik proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, pendidikan adalah secara usaha berterusan, di mana aspek yang dititik beratkan adalah dalam aspek pemilihan kerjaya, penyelesaian hidup dan mengeratkan perpaduan. Proses pendidikan ini juga menekankan pendidikan ke arah kembangkan potensi di mana mencukil bakat setiap individu. Potensi terbagi kepada 4 iaitu intelek, rohani SQ, emosi EQ dan jasmani PQ. Dalam proses pendidikan mengutamakan berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan di mana mengakui wujudnya pencipta, mengikuti dan mengamalkan ajaran yang dianuti. Akhir sekali, matlamat pendidikan yang dihasratkan seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama iaitu sejahtera ilmu, mahir berakhlak, beragama, tanggungjawab, sejahtera diri. Penerangannya seperti yang kita dapat lihat di dalam slide yang saya tunjukkan. Berilmu pengetahuan seperti gemar membaca, berfikiran luas. Untuk aspek keterampilan, mempunyai kebolehan dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugas. Pegangan agama, mengikuti dan mengamalkan agama, menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatannya. Bertanggungjawab, mengetahui tugas dan tanggungjawab adalah amanah, menjalankan tugas dengan bersih dan cekap dan amanah, dan akhir sekali sejahtera diri, mewujudkan perhubungan yang baik, fikiran yang waras, jiwa yang tenang dan badan yang sihat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, bagi menjayakan keberhasilan pendidikan yang dimaktubkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah yang pertama, pembangunan insan. Pembangunan insan ini bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pembangunan insan dikatakan menjadi salah satu usaha untuk menjayakan keberhasilan pendidikan. Pendidikan kurikulum yang relevan mampu membolehkan guru membekalkan kurikulum yang sesuai dan ia juga berkesan dengan memperkenalkan sistem teknologi yang canggih seperti ICT. ICT sangat penting terutama masa kini dan masa akan datang. Yang kedua ialah pembangunan sumber pendidikan.
Bidang ini merupakan peranan pihak Kementerian Pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti. Kita sedia maklum, guru yang berkualiti ini hendaklah mempunyai tahap amalan profesional, keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran. Seterusnya, pelaksanaan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan rancangan Malaysia dapat dicapai. Yang ketiga ialah pihak Kementerian Pendidikan dan bidang penyelidikan kebangsaan dari semasa ke semasa. Oleh itu, strategi menggalakkan penyelidikan dan pembangunan akan memberi tumpuan kepada penyediaan tenaga pakar untuk penyelidikan dan mengajar program latihan bagi guru pakar dan pegawai penyelidikan R&D juga akan mencari sumber kewangan untuk membiayai projek penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan. Jadi, ini akan membantu dalam penghasilan guru yang berkualiti. Akhir sekali ialah peranan guru. Peranan guru juga sangat diperlukan dalam mencayakan keberhasilan pendidikan yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Usaha guru ditumpukan kepada penekanan seperti pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek secara keseluruhan dan bersepadu. Guru yang pertama ialah guru sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kemahiran. Guru insan yang terlatih dalam menyampaikan sumber ilmu dan juga kemahiran. Guru-guru hendaklah mempunyai kuasa dan juga kemahiran seperti kemahiran teknologi, profesional, komunikasi interpersonal dan juga intrapersonal. Peranan guru yang selanjutnya ialah guru sebagai pembimbing. Guru hendaklah mempunyai hati yang terbuka dan bersedia untuk berfungsi serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Peranan guru sebagai pembimbing sangat penting bagi memastikan pembangunan manusia yang berilmu, terutamanya pelajar, ke arah penerus kepada pencapaian matlamat pendidikan negara. Impak peranan guru ke arah mencapai matlamat pendidikan negara yang seterusnya ialah guru mempunyai pribadi yang mulia. Amalan-amalan serta nilai murni hendaklah ada pada seorang guru untuk membantu dalam mencapai matlamat pendidikan di negara kita. Nilai-nilai murni seperti menjadi seorang guru yang penyayang, berbakti mulia, berdaya tahan, bersifat patriotik, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Dan guru yang selanjutnya ialah guru sebagai individu yang peka akan peredaran massa. Ini bermaksud guru mestilah menguasai pengetahuan mengikut peredaran massa. Pengetahuan seperti dalam aspek ekonomi, pengetahuan saintifik dan juga pengetahuan dalam teknologi. Ini perlu dikuasai oleh guru agar guru mempunyai kualiti yang bersifat contemporary dan relevan dengan zamannya.